Untuk terus kekal diminati dan mengikut peredaran zaman, wayang kulit Kelantan juga berubah dari sudut persembahan dan cerita. Jalan cerita yang lebih kontemporari dan menyentuh isu-isu semasa menjadi pilihan untuk penonton baru yang lebih muda dan urban. Dari sudut kelestarian wayang kulit Kelantan, perubahan ini mungkin menjejaskan kesenian dan keasliannya. Mengambil kira faktor ini, apakah peranan Tok Dalang yang perlu dimainkan? Dia kena banyakkan patung moden. Patung moden. Kita buat patung ni patung moden. Maknanya dia kalau perempuan juga, dia pakai tudung. Pakai tudung, pakai baju kurung. Kalau laki-laki tu, dia pakai songkok. Maknanya itu untuk moden. Kalau kita main cerita sejarah ni, kita tak boleh guna. Tapi untuk main-main tempat-tempat dia kata kita nak cerita moden. Mana barang itu kita sediakan. Dan lagi kalau ada tempat-tempat yang dia main untuk cerita moden pun ada. Cerita moden tu maknanya kita kata, contoh macam kita kata dia KJL ke. Apa dia kata kita ni bagai JPJ. Kita nak panggil pergi main macam kempen lah. Kempen. Untuk keselamatan Jalan Raya. Dia nak dari masa 2 jam. Dia tanyalah melibatkan berapa maknanya patung. Dia katalah buat JPJ 2. Maknanya pegawai so. Lepas tu buatlah orang naik motor, orang kampung. Yang pakai topi, yang tak pakai topi. Maknanya kalau yang tak pakai topi tu dia boleh saman. Yang ini ada topi. Maknanya kita kena buat patung tu. Patung tu kita buat dengan plastik lah. Maknanya kita selepas kita main tempat JPJ tu, benda ni kita tak guna lah. Sebab itulah kalau kita nak cerita apa-apa sekalipun, ada Siam ke, Hindu ke, Cina ke, mana kita kena buat plastik lah. Aku nak masuk dari negeri mah, Gajah Sekamu. Berpura-pura nak minta pekerjaan. Baru orang tidak kenal lagi. Aku nak sasar pertama Gajah Ruana. Baru lemah Gajah Sekamu pelepaslah. Aku masuk dari dalam negeri dia kerana nak buat kerja. Raksasa pertama Gajah Ruana Rus semangat semangat. Alih rupa dengan kain pasar menjadi pula rupa seorang perempuan muda sida boleh. Kita kena ikut kehendak pelanggan lah. Sebab sekarang pelanggan kita ni bukan daripada kalangan orang Melayu je. Ada orang Cina. Bahkan saya pernah dapat dulu main wayang kulit dalam kelab malam. Apa nama, tapi benda tu dekat Damansara. Dan orang invite saya tu, tokek dia tu memang orang Masaleh. Ajak pergi main. Saya pun terkejut lah. Cakap faham pula ni. Dia cakap tak apa. Cuma dia nak cerita yang saya main tu bukan cerita serama. Dia nak tengok cerita apa nama ni, Puteri Gunung Ledang. Sebab masa tu tengah orang tengah duk ingat lagi lah filem apa Puteri Gunung Ledang tu. So dah tu main pun dalam bahasa Inggeris, bukan bahasa Melayu. Bila ada benda macam tu, kita terpaksa tukar watak-watak punya kulit tu. Kita tak boleh terikut lah dengan, contoh kata serama tu dah kecopong semua dah. So bila dalam watak tu dia melibatkan Melayu dengan Jawa kan. Kita kena tukar patung tu. Mana kalau Melayu kena ada terkolok dia.
Kalau yang Jawa tu kena ada yang macam bengkok tu kan. So baru kita boleh wujudkan satu kefahaman. Orang tengok wayang kulit ni, orang nampak dah. Kalau dia tak faham sekalipun, dia tahu ni watak Melayu, ni watak Jawa. Ni perempuan. Kalau perempuan Melayu zaman dulu berkemban, kita buat berkemban. Gitulah. So benda ni tak ada merosakkan nilai, asalkan jangan, contoh kata kita nak main cerita Puteri Gunung Ledang, kita cakap ini wayang kulit Kelantan. Tak boleh. Kita kena bagi tahu wayang kulit baru ataupun wayang kulit kontemporari. Sebab kita masih bergantung kepada alat muzik yang sama, cara dialog yang sama. Cuma beza dia patung je. Mereka bentuk patung je yang berbeza. So untuk pada zaman sekarang ni memang kita kena berubah sikit lah. Kena ada anjakan paradigma lah sikit untuk ke arah pembaharuan tu. Cuma nilai-nilai dia tu kita kena jagalah. Dari segi muzik dia, supaya bila kita dengar masih tengok wayang kulit, masih dengar serenai gendang. Tak naklah bila kita tengok wayang kulit bunyi gitar, drum seperti mana yang berlaku dekat Thailand. Selatan Thailand. Memang ada benda macam tu, dia buat macam tu. Kononnya untuk nak berubah, tapi bila sebut wayang kulit bagi saya tak sesuai. Kalau tak, memang kita betul buat teater, buatlah. Nak main dengan drum pun tak masalah. Tapi bila adanya bayang, adanya lampu, jangan tukar alat muzik. Waktu dari segi dialog pun. Sebab dia dialog tu dia ada bahasa sastra dia. Contohnya kalau kata nak berperang Tok Dalang dia akan ucap, maka aku ni berasa kepanah naik wan dari dada sikat akil ura gegape sising akil kaki seluar tarik akil penumbuk. Dia kena cerita benda tu dalam bahasa dia. So baru orang yang dengar tu dia boleh faham, ni sastra wayang kulit. Tu je lah cara kita nak kekal. Cuma kita ubah sikit je lah. Lepas tu contohnya macam saya pernah pergi buat persembahan dekat macam hari himpunan sejuta belia lah apa. Kita masih guna wayang kulit yang sama. Sri Rama, Siti Dewi, Pak Dogo, Wak Long, Woyo, Said Samad. Kita masih guna patung-patung tu. Tapi kita main macam yang abang cakap tadi, isu semasa tu. Contohnya hari himpunan belia. Dulu saya pernah main dekat himpunan belia, sejuta belia dekat Putrajaya. So kita kena cerita apa yang berlaku kat situ. Lepas tu kita buatlah macam komedi tu. Tu ekor mana duit lah sikit. Tak kan tu ekor nak lepas kereta mai duduk tengah-tengah padang ni. Jadi tak ada. Orang jual macam-macam. Ada orang jual keput, jual burger. Lapar tu ekor mai duit sikit. So nak mendapat duit tu kena pelempang dulu. Tu pulang pada tu kreativiti kita. Lepas tu kita kena cerita apa program yang ada pada tu. Supaya benda tu ada connection antara kita dengan tu. Kadang-kadang kita tengah main wayang, kita contohnya antara dua watak, satu watak ni tanya watak ni. Watak ni tak jawab, buat kita buat bisu ataupun paling belakang. Kita nak connect tu macam mana? Penonton kat bawah tu, malam ni ada gambar dia malam ni. Cuba ayat kak. Nanti ada orang kat bawah tak jawab lah. Kat ujung sana ada lomba motor, kat sini ada ni. Itu connectionnya. Bukan kata benda tu mesti berlangsung dengan patung antara patung je. Kita dengan penonton kat luar pun boleh. Tak salah. Ya, masa kita mengangkat wayang kulit Kelantan tu memang kita angkat yang versi tradisional. Tetapi dalam versi tradisional juga kita tidak menghalang inovasi tu. Inovasi tu kita tak menghalang sebab kita tahu untuk pencalonan warisan tidak kata ke UNESCO ni dia juga menggalakkan pembaharuan tetapi tanpa menjejaskan elemen asal. Sebab kita tahu macam wayang kulit ni mungkin dia boleh masukkan watak-watak sampingan tetapi cerita pokok dia tu perlu dikekalkan. Dan juga dia punya elemen dari segi pedalanan, dari segi muzik dia kita tahu alat-alat muzik dia perlu dikekalkan. Cara pembawaan penceritaan tu perlu dikekalkan.